mensuarakan ketegasan Malaysia berhubung isu Palestin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Selepas menyatakan pendirian tegas Malaysia dalam isu Palestin di pentas sidang kemuncak GCC ASEAN di Arab Saudi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan misi membela nasib rakyat Palestin dengan mengadakan pertemuan bersama Presiden Recep Tayyip Erdogan sempena lawatan singkat ke Turki. Laporannya Fahmi Zaidi. Pertemuan kedua-dua pemimpin itu dijadual berlangsung di Istanbul. Perbincangan dijangka berkisar kepada ruang kerjasama bagi membela rakyat Palestin yang dizalimi rejim Zionis. Pada sidang kemuncak ASEAN GCC di Riyadh, Arab Saudi, Datuk Seri Anwar menyatakan kesediaan Malaysia menyertai misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Perdana Menteri juga berharap semua negara akan bersama-sama mencari penyelesaian berkekalan serta adil berhubung konflik yang berlaku. Selain Malaysia, Turki antara negara yang lantang mengutuk kekejaman rejim Zionis. Presiden Erdogan turut mengisytiharkan tempoh berkabung 3 hari di Turki sebagai penghormatan kepada mangsa yang terkorban dalam serangan Zionis di Gaza. Selain bekerjasama dalam menangani isu Islamofobia, Malaysia dan Turki antara dua negara yang sentiasa mengambil berat terhadap perkembangan terkini antara Palestin dan Israel. Ia jelas terbukti melalui lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Istanbul yang akan mengadakan pertemuan empat mata bersama Presiden Turki Erdogan. Ia pastinya antara lain bagi membincangkan kemampuan negara masing-masing untuk terus membela nasib rakyat Palestin. Fahmi Zaidi, Istanbul, RTM. Putera Mahkota yang juga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Al-Yamamah, Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan atas jemputan peribadi baginda kepada Datuk Seri Anwar selepas Arab Saudi menjadi tuan rumah sidang kemuncak pertama ASEAN Majlis Kerjasama Teluk GCC. Putera Mahkota Muhammad dan Perdana Menteri membincangkan lebih lanjut mengenai isu Palestin. Pada sidang kemuncak itu, kedua-dua pemimpin senada dalam membangkitkan kebimbangan mereka berhubung kezaliman dan penindasan Israel terhadap penduduk di Gaza. Dalam pada itu, isu berkaitan kepentingan bersama termasuk peluang pembangunan kedua-dua negara turut dibincangkan. Selain menghadiri sidang kemuncak ASEAN GCC, lawatan kerja 2 hari, Perdana Menteri juga menyaksikan beliau meneruskan perbincangan bagi mempertingkatkan hubungan dua hala serta ekonomi antara Malaysia dan Arab Saudi. Sementara itu, 30 orang terkorban dalam serangan terbaru rejim Zionis. Serangan disasarkan terhadap kediaman penduduk termasuk di Bandar Jabalia, utara Gaza. Banyak mangsa dilaporkan terperangkap di bawah runtuhan. Serangan udara rejim Zionis bukan sahaja menyebabkan sekurang-kurangnya 4,137 rakyat Palestin terkorban, malah lebih sejuta daripada 2.3 juta penduduk di wilayah yang dikepung Zionis itu hilang tempat tinggal. Bantuan kemanusiaan mula dibawa masuk ke Gaza. Hari ini, lintasan Rafah yang bersempadan dengan Mesir dibuka bagi membolehkan kumpulan pertama misi bantuan melibatkan 20 buah trak memasuki wilayah Gaza. Menurut laporan, konvoi misi kemanusiaan itu memasuki Gaza kira-kira pukul 10 pagi waktu tempatan, membawa ubat-ubatan, peralatan hospital dan makanan. Berdasarkan anggaran PBB, kira-kira 100 trak bantuan perlu dihantar ke Gaza setiap hari. Kekejaman rejim Zionis sejak 7 Oktober lalu mengorbankan lebih 4,000 orang termasuk wanita dan kanak-kanak.
Antara menjadi sasaran kediaman penduduk dan hospital, rejim Zionis turut mengepung Gaza sepenuhnya, juga memutuskan bekalan air, elektrik, makanan dan keperluan lain ke wilayah berkenaan. Mangsa nahas maut di Lebuh Raya Utara Selatan berdekatan Behrang, Perak semalam selamat dikebumikan pagi tadi. Jenazah Allahyarham Fatihah Nabila Bukri, 23 tahun, yang juga Ketua Unit Khas Wanita Muda PAS Sungai Petani, dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Bukit Berangan, Kota Kuala Muda. Terdahulu, jenazah disolatkan di Surau Taman Sri Janaris, Tikam Batu. Sementara itu, seorang lagi bangsa Allahyarham Taibah Sulaiman, 61 tahun, yang merupakan Ketua Muslimat PAS Sungai Petani, dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Teluk Wang, Sungai Petani. Manakala penolong setiausaha 1 PAS Sungai Petani Allahyarham Nurul Najihah Amzi dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Derga Al-Usta. Ketua Polis Daerah Mualim Supitan dan Muhammad Hasni Muhammad Nasir dalam pernyataannya memaklumkan ketiga-tiga mangsa maut dirempuh sebuah kereta ketika membantu individu yang terlibat kemalangan. Semasa kejadian, kesemua mangsa dalam perjalanan pulang ke Kedah selepas menghadiri Muktamar Tahunan PAS ke-69 di Shah Alam, Selangor. ...922 pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang termasuk 89 anggota bomba bantuan siap siaga menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula bulan depan. Penolong pengarah operasinya Khairi Sulaiman berkata ia termasuk memastikan segala aset seperti bot dan peralatan berfungsi dengan baik. Selain itu, latihan kecekapan, pengendalian bot dan latihan pengukuhan teknik penyelamatan di air turut dipertingkat. Kawasan hotspot yang dikena plasti adalah sebanyak 252. Banyak tempat yang kita dikena plasti kan. Jadi terutamanya di kawasan SPU, di kawasan SPT dan Timur Laut. Kebanyakannya adalah banjir kilat setakat ini. Belum ada yang banjir yang teruk setakat ini. Terdahulu beliau melaksanakan pengujian dan pemeriksaan peralatan di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak, Georgetown. Anggaran kita nak bagi masa tu tak boleh tuan. Lebih 49,000 saman dikeluarkan ke atas kenderaan perdagangan dan barangan menerusi op patuh khas yang bermula pada 1 Oktober lalu. Menurut pengarah kanan Kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Lokman Jamaan, 446 kenderaan turut disita, manakala 13 lagi diambil tindakan mengikut Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Kami akan terus menjalankan operasi-operasi ini dari masa ke semasa bagi meningkatkan lagi pematuhan-pematuhan ini dan menyeru kepada syarikat-syarikat yang memerlukan perkhidmatan kenderaan barangan ini supaya menggunakan perkhidmatan daripada syarikat-syarikat yang mematuhi peraturan jalan raya supaya semua pengguna jalan raya terlindung daripada risiko-risiko tinggi akibat dari kegagalan pematuhan jalan raya. Beliau temui selepas operasi op patuh di stesen kuasa JPJ Kelang Banting semalam. ...2083 lagi doktor kontrak akan diserap ke perkhidmatan tetap dan dijangka melapor diri Disember ini. Akhir bulan 7 hari itu kita selesai dan insya-Allah dengan kerjasama SPA kita pula akan uruskan untuk menawarkan pelantikan tetap lagi untuk 2083 lagi tambahan pegawai perubatan kontrak ke tetap. Jadi insya-Allah kita jangka untuk diorang melapor diri di fasiliti kita pada akhir Disember ini. Dr. Zaliha menyempurnakan istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Semenanjung di ILKKM Sultan Azlan Shah. 14,619 lepasan ILKKM telah diserap ke perkhidmatan sejak 2018 hingga Jun tahun ini.
Usaha menyelesaikan beberapa tuntutan dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 masih diteruskan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yakin semua perkara berkaitan tuntutan dan pelaksanaannya akan dapat diselesaikan. Jelasnya, keutamaan Kerajaan Negeri Sarawak kini tertumpu kepada usaha memakmurkan serta membangunkan sumber manusia bagi meningkatkan ekonomi dan hasil negeri. MA63 sedang kita perjuangkan oleh ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang insya-Allah kita akan dapat capai. Tapi yang lebih utama ialah pengisian. Bagaimana kita nak terus memakmurkan negeri Sarawak dengan membangunkan sumber manusia kita. Beliau temui media selepas melawat pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka sempena LBS 2023 di Ibu Negara. Anak Sarawak disuruh mempersiapkan diri dengan ilmu kemahiran. Menurut Datuk Seri Fadilah, program Lan Berambih Anak Sarawak LBS mampu menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat dan potensi belia. Lebih utama ialah untuk mereka memahami perancangan besar Kerajaan Negeri Sarawak dan bagaimana mereka sebagai seorang pelajar dapat memainkan peranan dan mengisi ruang dan peluang yang disediakan oleh kerajaan. Misal kata, kalau kita beralih kepada teknologi baru, kita memerlukan tenaga mahir dan tenaga mahir akan datang daripada mana? Kita bergantung harap kepada anak-anak muda kita yang belajar sekarang ini. Jelas beliau, program LBS juga berupaya melatih barisan pelapis kepimpinan anak Sarawak. Mahu untung mudah sehingga 30 kali ganda daripada jumlah pelaburan? Awas, anda berisiko jadi mangsa skim pelaburan tidak sah. Satu kumpulan didakwa menjalankan kegiatan itu dikesan aktif di Telegram. Mereka didapati memasukkan pengguna Telegram lain ke dalam kumpulan itu tanpa pengetahuan pemilik akaun. Di situ perkhidmatan diiklankan. Bagi menarik perhatian mangsa, individu lain dipercayai anggota kumpulan terbabit pura-pura mendakwa mendapat untung besar selepas menyertai pelaburan berkenaan. Iklan sama turut dipapar menerusi laman sesawan syarikat. Semakan pasukan biar betul mendapati perkhidmatan terbabit beroperasi secara haram. Amaran turut dikeluarkan Suruhanjaya Security. Elak sertai pelaburan meragukan anda berisiko jadi mangsa penipuan sekiranya menyertai aktiviti tidak sah. Penipuan merupakan kesalahan undang-undang. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul? Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Malaysia komited akan terus bersuara mengenai sentimen Gaza di peringkat dunia, tegas Perdana Menteri. Hal berkaitan keganasan dan pembunuhan di Palestin ketika ini perlu diberi keutamaan. Menariknya, pendirian ini tidak lagi pendirian yang disuarakan oleh beberapa satu dua pendapat. Nampaknya kebanyakan negara-negara telah memberikan pandangan yang sama ada secara terbuka ataupun dalam perbincangan tertutup. Nampak ada suatu konsensus, ya, kebimbangan bukan sahaja setakat persoalan kemanusiaan di Gaza, tetapi tempiasan dalam politik masa depan antara bangsa. Malah menurut beliau, Malaysia tidak bersendirian dalam membawa isu Palestin. Siapa yang saya sempat bincang, selain dari negara ASEAN, dengan Raja Bahrain di negara jiran, Amir Khatar yang merupakan satu tunggak peranan penting dalam isu ini, kemudian Sheikh Mohammed bin Zayed, United Arab Emirates, kemudian Mohammed bin Salman, kemudian saya akan lepas menemui Presiden Tayyip Erdogan, dan setelah itu General Sisi, Mesir. Ini semua dalam rangka
mendapat kata sepakat untuk memberi penyelesaian. Dan kita tidak mau buat bersendirian. Apa-apa yang kita lakukan, kita bincang secara mufakat, sekurang-kurangnya di kalangan negara jiran. Mereka yang akan tepuh dalam barisan depan. Jadi kita kena bincang dengan mereka. Dan tentunya dengan negara lain, saya juga telah menelpon ramai lagi pimpinan lain. Tapi kesempatan bertemu, bincang, harus ada suatu kesepakatan dalam membuat apa-apa keputusan. Datuk Seri, adakah ini secara peribadinya menjadi satu... Datuk Seri Anwar bercakap demikian pada sidang media bersama wartawan Malaysia di Riyadh. Hampir 1,000 peminat muzik tanah air membanjiri auditorium Sri Angkasa Kota Media di Angkasa Puri bagi menyaksikan konsert Ini Baru Bintang 3 yang dimeriahkan 12 penyanyi tersohor. Konsert berkenaan membariskan penyanyi veteran dan popular tanah air termasuk Ramlah Ram, Fazah Latif, Annie Zakri dan Datin Alia. Rata-rata peminat meluahkan rasa teruja menyaksikan artis kesayangan mereka membawakan keseluruhan 27 buah lagu. Terus terang sebenarnya konsert Ini Baru Bintang ni memang konsert yang saya anggap sebagai konsert yang berkualiti lah. Sebab kalau kita tengok sebenarnya ini kali kedua saya datang dan artis-artis yang ditampilkan oleh RTM sebenarnya artis-artis yang memang betul-betul berkualiti dan kebanyakan boleh katakan mereka adalah daripada bintang RTM. So tak nafikanlah kalau kata bintang RTM ni semua artis-artis yang memang tersohor dari dulu hingga kini lah. So ini yang membuatkan saya datang. Saya datang hari ini sebab ada dua artis yang nak tengok menyanyi. Satu of course Annie Zakri, seorang lagi mak saya suka dia, Fazah Latif. So kadang-kadang saya selalu dengar juga lagu dia. So why not this time kita tengok face to face, right? Konsert Ini Baru Bintang 3 turut dihadiri Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Malaysia dan China akan menandatangani beberapa MOU bagi mengeratkan hubungan dua hala. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata ini termasuk dalam bidang penghasilan kandungan dan keselamatan cyber. Saya lihat ada beberapa aspek lagi yang boleh kita wujudkan persefahaman termasuk dalam bidang penghasilan content creation dan juga mungkin aspek cyber security dan beberapa bidang yang lain. Ini khusus di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi saya juga telah dijemput untuk ke Beijing untuk mengadakan lawatan kerja dan juga bertemu dengan beberapa pihak yang my counterparts di Beijing. Tadi saya dimaklumkan Kementerian Komunikasi dan Digital kalau di China dia ada beberapa kementerian yang berbeza ataupun departmen yang berbeza. Jadi mungkin kita akan adakan siri pertemuan dengan beberapa pihak. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan Minggu Media ASEAN China ke-5. Media merupakan medium ampuh komunikasi serta memainkan peranan penting dalam membentuk persepsi dan naratif terhadap dunia. Fahmi Fadil berkata dalam dunia tanpa sempadan, peranan media selaku jambatan antara negara perlu diiktiraf. Saya sangat gembira dengan terlaksananya Majlis Pelancaran dan Perasmian ASEAN China Media Week yang ke-5 pada tahun ini. Ini juga sebenarnya satu langkah yang baik memandangkan tahun depan 2024 merupakan tahun ke-50 wujudnya hubungan diplomatik di antara China dan Malaysia. Dan selepas itu pada tahun 2025 insya-Allah Malaysia akan menjadi tuan rumah dan pengurusi bagi ASEAN. Jadi kita lihat keberadaan kita dalam konteks perasmian ASEAN China Media Week ini dalam konteks yang lebih luas dan lebih panjang. Jelasnya Minggu Media ASEAN China ke-5 yang dilancarkan di PICC Putrajaya secara tidak langsung membuka peluang untuk mengetengahkan kekayaan dan kepelbagaian budaya.
Malaysia menerima jemputan rasmi untuk melawat operasi syarikat induk platform media sosial TikTok di China. Fahmi Fadil menyambut baik pelawaan itu memandangkan pihaknya masih meneliti dan memantau operasi TikTok di Malaysia. Saya juga dipelawa untuk bertemu dengan induk ataupun the mother company untuk syarikat yang mengusahakan platform media sosial TikTok di China. Jadi saya amat alu-alukan pelawaan ini dan saya percaya ia akan dapat bantu kita dalam memahami beberapa perkara berkait aplikasi TikTok termasuk TikTok Shop. Jadi saya insya-Allah akan bincang apa yang boleh kita lakukan untuk mungkin buat lawatan segera insya-Allah. Jelas Fahmi, kerajaan sedang berusaha untuk menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan kerajaan China bagi meningkatkan lagi hubungan dua halanya. Lonji Malaysia mengadakan majlis pecah tanah semalam untuk loji baharunya yang bernilai 1.3 bilion ringgit. Loji tersebut terletak di tapak seluas 125 ekar di Taman Perindustrian Samalaju SIP Bintulu, Sarawak. Maida dan Loji menerusi kenyataan bersama memaklumkan loji baru tersebut bertujuan menjadikan Malaysia sebagai hub utama untuk pembuatan ekosistem solar yang komprehensif. Usaha perintis Lonji akan menjadi contoh yang baik kepada seluruh industri sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan dan kejayaan secara keseluruhan. SIP dipilih kerana berdekatan dengan pembekal bahan mentah dan pelabuhan laut dalam serta tanah perindustrian yang mampu milik dan bersaiz besar. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah supaya Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA menjadikan aspek penyelidikan dalam bidang baharu sebagai keutamaan. Penyelidikan dalam pembangunan mampan dan teknologi hijau perlu terus diperkayakan selaras dengan matlamat pembangunan mampan 2030 ataupun Sustainable Development Goals 2030. Begitu juga dengan penyelidikan dalam bidang baharu seperti robotik dan teknologi tinggi berasas kecerdasan buatan perlu menjadi keutamaan sejajar dengan keperluan industri negara pada hari ini. Baginda bertitah pada Majlis Convocation ke-18 Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA. Pada majlis sama, Al-Sultan Abdullah turut menyempurnakan istiadat pemasyhuran UMPSA dan penggunaan warkah pemasyhuran Pro-Chancellor UMPSA kepada pemangku Raja Pahang Tengku Hassanul Ibrahim Alam Shah. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan merasmikan Expo Seni dan Kraf 2023 di sebuah pusat pembeli belah di Bukit Jalil. Expo yang bertemakan The Tunku Azizah Handmade Market, a home for Malaysian crafters, membuka jalan kepada penggiat kraf memasarkan produk dan mengukuhkan komuniti usahawan kraf tempatan. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda pada 11.10 pagi diiringi Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nur Ashikin. Raja Pemaisuri Agong yang merupakan penaung Persatuan Seni Jahitan Kreatif PSJKM berkenan menyempurnakan majlis dengan menandatangani hasil rekaan kraf tangan batik sebagai simbolik perasmian. Pameran itu turut mengetengahkan lebih 300 penggiat kraf tangan tempatan yang terdiri daripada ahli kelab A Home for Malaysia Crafters bagi menonjolkan hasil seni daripada pelbagai bidang seperti tekstil dan aneka kraf. Expo Seni dan Kraf 2023 bakal berakhir esok.
Perkembangan sukan. Arena Sukan Deaf Olimpik atau sukan bagi golongan OKU Pekak berupaya melahirkan atlet berpotensi dan berbakat besar. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, atlet wanita negara Boon Wei Ying dan Fu Zutung membuktikan pencapaian cemerlang golongan itu setelah merangkul pingat emas dalam acara beregu wanita pekak di Deaf Olympic Games ke-24 di Brazil tahun lalu. Saya lihat pertama kita kena tingkatkan pemahaman di kalangan masyarakat tentang sukan bagi golongan OKU Pekak. Sebab kita selalu anggap dia sama dengan Paralimpik, tapi dia berbeza, sedikit berbeza ya. Dan masa yang sama khusus untuk sukan wanita pekak, saya rasa promosi perlu kita tingkatkan dan mungkin nanti saya akan jemput tim daripada MSDEF ke Selamat Pagi Malaysia untuk bagi ruang supaya lebih ramai yang dapat faham dan tahu dan mengikuti acara-acara yang melibatkan komuniti OKU Pekak. Faedah dan manfaat kepada beliau temui media di Karnival Sukan Wanita Pekak Kebangsaan 2023 di Kuala Lumpur. Bagi Presiden Golongan Pekak Malaysia Ong Shin Ruin, beliau turut berharap agar masyarakat memahami apa itu sukan pekak dan perbezaannya dengan sukan OKU yang lain. Dalam sukan kami berdiri sendiri di mana pekak mempunyai badan sukan antarabangsa yang bernaung di dalam Jawatan Kuasa Sukan Pekak Antarabangsa. Dan dalam kata lain, sistem kami juga berbeza dengan para, di mana para adalah atlet yang OKU fizikal, sedangkan kami memang OKU-nya sempurna tetapi kami tidak dapat mendengar. Jadi sistem sukan kami tidak sama. Rugby Piala Agong, Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM menamatkan penantian 32 tahun untuk bergelar juara selepas menewaskan Putrajaya 29-22 dalam aksi final petang tadi. Selepas kecewa di peringkat separuh akhir tahun lepas, PDRM tampil dengan aksi lebih bertenaga untuk menamatkan kemarau kejuaraan sejak kali terakhir memenanginya pada tahun 1991. Babak pertama menyaksikan PDRM lebih banyak menguasai permainan dengan 4 try dan 2 conversion berjaya dihasilkan. 2 try PDRM disumbang Muhammad Daniel Nur Hamidi dan masing-masing satu oleh K. Dinasvaran dan Q. Devo Moapa, manakala conversion oleh Lee James Chapman. Dalam pada itu, Putrajaya hanya berjaya menghasilkan 1 try dan 1 conversion masing-masing disempurnakan Nadamu Damasino Nolebu dan Muhammad Firdaus Muhammad Zahid. Babak pertama berakhir, PDRM mendahului 24-7. Bersambung separuh masa kedua, Putrajaya cuba mempamerkan kebangkitan dengan menghasilkan 2 try, 2 conversion dan 1 menerusi tendangan penalti. Bagaimanapun, try oleh Zulkifli Azmi pada lewat permainan mengesahkan kemenangan kali keempat PDRM dalam kejohanan Rugby Piala Agong. Terdahulu, Sabah berjaya menewaskan Kuala Lumpur 62-19 pada penentuan tempat ketiga. Berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.